Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Pada hari Jumaat yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya dan sidang jemaah sekalian untuk bersungguh-sungguh meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya takwa adalah perkara yang terbaik untuk kebahagiaan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Tajuk khutbah Jumaat pada hari ini ialah memelihara kesucian Al-Quran, tanggungjawab bersama. Hadirin sedang Jumaat sekalian, Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab menerusi perantaraan Jibril alaihi salam, disampaikan kepada kita secara mutawatir, dimulai dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, dan membacanya adalah satu ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk menjadi panduan hidup manusia, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Kitab Al-Quran juga menerangkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengandungi perundangan kehidupan dan merupakan mukjizat sepanjang zaman. Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saling berkait rapat dalam setiap ketetapan hukum itu. Ianya adalah untuk menguatkan lagi setiap ketetapan dan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran yang disebut sebagai bayan at-taqrir, yang bererti memperkuatkan isi kandungan Al-Quran. Sebagai contoh, hadis berkaitan perintah wudu, yaitu sabda Nabi SAW yang bermaksud tidak diterima salat seseorang itu yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis tersebut mentakrir dari surah Al-Ma'idah ayat 6 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepala dan basuh kakimu sampai dengan kedua muka lagi. Sesungguhnya penurunan Al-Quran adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan semestinya kita perlu banyak mensyukurinya, seperti mana firman-Nya dalam ayat 1 dan 2 surah Al-Kahfi, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Yang bermaksud, segala puji tertentu bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab suci Al-Quran, dan tidak menjadikan padanya sesuatu yang bengkok, yakni terpesong. Bahkan keadaannya tetap benar lagi menjadi pengawas turunnya Al-Quran untuk memberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan azab yang seberat-beratnya dari sisi Allah, dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal saleh bahawa mereka akan beroleh balasan yang baik. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian,
Satu keistimewaan Al-Quran yang berlainan dengan kitab samawi yang lain ialah nasnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang bermaksud, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Jelas kepada kita bahawa ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya hingga ke akhir zaman, daripada apa jua bentuk pemalsuan. Bahkan dari tahun ke tahun bertambahnya para hufaz yang menyempurnakan hafazan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Hal ini berlaku rentetan wujudnya kecenderungan mendalam masyarakat terhadap pendidikan agama aliran tahfiz yang sangat tinggi masa kini, hingga kan sebahagian daripada institusi ini berada di bawah kendalian pihak berkuasa agama negeri ini. Namun baru-baru ini kita semua dikejutkan dengan betapa banyaknya kemusnahan yang berlaku terhadap naskah-naskah Al-Quran yang berada di masjid, surau, sekolah dan rumah-rumah persendirian. Ekoran berlakunya banjir besar di beberapa daerah dalam negeri Islam. Namun ada usaha-usaha yang murni daripada banyak pihak yang membantu JAIS dalam mengumpulkan Al-Quran yang mushaf. Lebih 155 tan kitab suci dan bahan-bahan yang mengandungi Al-Quran, yang mengandungi ayat Al-Quran telah dapat dikumpul dan dilubuskan oleh pihak JAIS selaras dengan rasa tanggungjawab pihak jabatan untuk menjaga kesucian Al-Quran. Sebenarnya di sebalik musibah yang berlaku ini, kita diuji untuk menanamkan rasa prihatin kita terhadap keperluan saudara-saudara kita yang menghadapi musibah. Lebih-lebih lagi bagi para pelajar yang memerlukan naskah-naskah Al-Quran dan buku-buku agama untuk meneruskan pembelajaran mereka. Lantaran itu pihak JAIS menyeru semua umat Islam agar dapat menginfakkan wang sebanyak RM30 senaskah untuk tujuan wakaf Al-Quran ke tabung dana wakaf Al-Quran Selangor pasca banjir. JAIS melalui tabung infak jariah umat Islam Selangor yang dijari mensasarkan sebanyak 50,000 naskah Al-Quran untuk diedarkan ke masjid, surau serta sekolah agama dan ma'had tahfiz serta orang awam yang terjejas akibat banjir sebagai ganti Al-Quran yang telah rosak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kita patut bersyukur kerana kesucian dan kemuliaan Al-Quran masih lagi terpelihara dan terjaga dengan baiknya dalam negara kita. Ini kerana Kementerian Dalam Negeri telah ditugaskan untuk melaksanakan penguatkuasaan dan kawalan berkaitan dengan teks dan bahan Al-Quran menerusi Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986, Akta 326. Menerusi jawatan kuasa penyemakan dan penilaian teks Al-Quran, yakni Lajnah Tashih Al-Quran, yang dianggota oleh 35 orang dalam kalangan para penghafaz Al-Quran dan berkemahiran tinggi dalam penulisan Al-Quran, telah berperanan memastikan ketetapan setiap ayat Al-Quran sebelum dibenarkan ia dicetak. Muslimin yang dikasihi sekalian, dari aspek penguatkuasaan, pihak KDN di negeri-negeri akan menjalankan pemantauan berkala di premis perniagaan. Penaziran berjadual di syarikat penerbitan dan percetakan serta pemeriksaan bersepadu berdasarkan aduan di mana-mana premis. Oleh sebab itu, dengan adanya penguatkuasaan dan kawalan, mushaf yang tersebar di negara ini adalah terpelihara daripada kesalahan dan penyelewengan.
Manakala dari aspek kualiti, pihak KDN mewajibkan setiap penerbit menggunakan kertas yang berkualiti untuk cetakan mushaf. Mesti mengikut garis panduan yang ditetapkan, iaitu kaedah penandaan ayat atau bacaan, dan juga garis panduan penamaan judul mushaf. Hadirin sedang Jumaat sekalian, tanggungjawab memelihara ketepatan cetakan mushaf Al-Quran di Malaysia memerlukan kerjasama bersepadu antara agensi kerajaan dengan orang ramai bagi mengelakkan sebarang kekeliruan, penyelewengan dan pemalsuan dalam cetakan dan penerbitan yang terfaham. Orang ramai hendaklah memastikan setiap mushaf mempunyai cok kelulusan KDN dan pelekat hologram KDN sebagai bukti keabsahan cetakan mengikut kelulusan yang diputuskan oleh Lembaga Pengawalan dan Pelisenan Pencetakan Al-Quran KDN. Jika didapati sebaliknya, maka boleh mengeluarkan aduan ke pihak KDN bagi tujuan siasatan, pemeriksaan dan penguatkuasaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri khutbah hari ini, marilah sama-sama kita hayati perkara berikut. Pertama, umat Islam hendaklah beriman, yakin dan tiada keraguan terhadap kebenaran dan ketetapan Al-Quran yang merupakan kalamullah untuk panduan umat manusia. Kedua, umat Islam hendaklah memastikan Al-Quran yang dimiliki adalah yang telah mendapat pengesahan daripada pihak KDN. Ketiga, umat Islam hendaklah memahami bahawa kemuliaan Al-Quran hendaklah dipelihara dengan melupuskannya mengikut tata cara pelupusan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa negeri. Keempat, umat Islam hendaklah menjadikan bacaan Al-Quran sebagai amalan harian dan bukan sekadar memperoleh ganjaran dan pahala semata-mata, bahkan untuk ditadabbur dan dihayati oleh umat Islam dalam kehidupan seharian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Yang bermaksud bahawa sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu ialah Al-Quran yang mulia, yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan, yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci. Al-Quran itu diturunkan dari Allah, Tuhan sekalian alam. Surah Al-Waqi'ah ayat 77 hingga 80. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.